Satu kaedah umum bahagian kedua, kaedah keadaan asal seseorang itu bebas daripada tanggungjawab atau tanggungan. Dalil kaedah ini diambil daripada satu hadis Nabi yang mulia. Sabda baginda SAW, bukti perlu dibuktikan oleh orang yang mendakwa dan yang didakwa perlu bersumpah untuk menafikan dakwaan atau tuduhan tersebut. Makna bagi kaedah ini pada sudut bahasa yang dimaksudkan dengan al-aslu ialah suatu kaedah yang berterusan. Seperti yang mereka kata, hukum fa'il iaitu pembuat pada asalnya ialah sentiasa marfu'. Yang dimaksudkan dengan azimah pada sudut bahasa pula ialah perjanjian. Seperti kata dengan melanggar suatu perjanjian pastinya ada balasan. Azimah di sisi ulama fiqh pula ialah jiwa ataupun zat yang baginya perjanjian. Yang dimaksudkan di sini ialah sesuatu kelayakan atau kemampuan seseorang untuk menerima sesuatu tanggungjawab atau perjanjian di antara dirinya dan yang lain daripada akad syar'i atau kegiatan-kegiatan lain. Makna fiqhiyah untuk kaedah ini, suatu kaedah yang berterusan bahawa manusia itu bebas daripada sebarang tanggungjawab yang diwajibkan atau dilazimkan ke atasnya. Keadaan yang perlu bertanggungjawab adalah berlawanan dengan kaedah asal. Dan telah mengkritik yang demikian itu daripada Abu Hasan Al-Qaqir di dalam usulnya dengan katanya, asal itu ialah orang yang didukung oleh zahir. Kemudian ucapan sumpah itu ialah tugasnya dan bukti ialah atas orang yang didakwa yang berselisih dengan zahir. Ini yakni bebas daripada tanggungjawab dan ucapan sumpah itu adalah tugas orang yang berpegang dengan sumpah tersebut berserta dengan sumpah jika dia melihat yang zahir itu sama ada yang zahir itu ialah yang asal mengikut sesuatu ataupun mengikut makna. Contohnya, jika seseorang lelaki ingin melamar ke atas wanita yang masih dara perawan, maka walinya boleh mengahwinkan sebelum meminta izin daripadanya. Ketika wanita itu tahu tentang perkahwinan itu, dia diam. Tetapi selepas itu wanita itu memberitahu bahawa dia menolak pernikahan tersebut. Maka perkataan itu atas wanita tersebut pada pendapat yang rajih kerana suaminya mendakwa dengan diamnya itu perempuan itu bersetuju untuk menjadi isteri dia. Dan wanita itu mengingkari perkara tersebut. Zahirnya dia berterusan dalam keadaan yang yakin dan dia telah menyebut pemilikan ke atasnya mana dialah yang asal. Maka wanita itu berpegang dengan asal, maka ianya yang zahir. Kemudian perkataan ke atas seperti yang memberi amanah, menyerahkan amanah tetapi diingkari orang yang memegang amanah, maka perkataan itu atas pendakwa yang memberi. Walaupun pendakwa itu menyamar untuk memegang dengan asal yang zahir, iaitu dia bebas daripada tanggungjawab dan pembebasannya daripada jaminan kerana keadaannya yang zahir. Adapun jika suami itu mendatangkan bukti dengan diamnya wanita itu, maka dia beramal dengannya. Daripada contoh-contoh kaedah ini dan furuknya, dua orang yang berselisih harga sesuatu barang yang rosak, di mana wajib harga itu ke atas orang yang merosakkannya. Seperti mana orang yang meminjam, orang yang merampas, orang yang menyerah dan menerima amanah. Maka perkataan di atas orang yang merosakkan berserta sumpahnya. Kerana asal pembebasan daripada tanggungjawab itu daripada lebihan. Dan apa yang ditetapkan dengan yakin tidak diangkat melainkan dengan yakin atau tanggungjawab apabila dibina atas keyakinan ia tidak terlepas kecuali dengan yakin. Kedua kaedah ini menjelaskan bahawa hukum yang melandaskan keyakinan tidak akan terjejas dengan adanya keraguan. Bermaksud dekat sini ini adalah keraguan tidak akan menjejaskan status hukum yang telah ada sebelumnya, melainkan terdapat pembuktian dalil yang jelas membatalkan hukum tersebut. Cabang bagi kaedah ini dan contoh-contohnya. Pertama, meragui tertinggal rukun di dalam solat, mereka berkata sujudlah sahwi.
Kedua, syak atau keraguan melakukan perbuatan yang terlarang ketika dia sedang solat sehingga dia tidak sujud. Pada asalnya tidak melakukan. Jika seseorang itu syak dengan solatnya, sama ada dia telah solat 3 rakaat atau 4 rakaat, maka yang diambil kira bilangan rakaat solatnya itu adalah 3 rakaat. Kerana 3 rakaat itu adalah yakin, sedangkan 4 itu adalah syak. Lafaz talak jatuh ataupun tidak. Maka lafaz talak tu tidak terjatuh kerana ada keyakinan dengan akad perkahwinan. Keyakinan tu tidak hilang dengan keraguan, maka talak tersebut hanyalah ragu. Kesimpulan, keyakinan mempunyai kedudukan yang sangat tinggi dan teratas antara tanggapan akal. Malah keyakinan diterima sebagai dasar dalam hukum fiqh. Seperti mana yang telah dinyatakan tadi, keyakinan tidak mungkin boleh dilupuskan dengan perkara yang lebih lemah daripadanya, iaitu syak. Namun, yakin hanya boleh dilupuskan dengan perkara yang sama taraf dengannya atau yang lebih kuat daripadanya.